Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, cinta rasa syukur kita ke hadrat Ilahi atas limpahan kurniaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dapat hidup sebagai seorang yang muslim, seorang yang mukmin. Mudah-mudahan kita terus melaksanakan tanggungjawab kita dan juga kita menjaga perkara-perkara kehidupan kita ini daripada benda yang boleh mendatangkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita sambung lagi berkenaan dengan perbincangan kitab Ayyuhal Walad, Wahai Anakku yang Tercinta, karangan seorang tokoh yang digelar sebagai Hujjatul Islam, iaitulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Buku Ayyuhal Walad ini menghimpunkan sebanyak 25 nasihat. Amirul Sani, tak nampak muka, rasa besar dah muka ni ke ada masalah apa? Nampak tak gambar ni? Suara jelas ke tidak? Okey, kalau ada masalah audio, suara ke atau gambar ke, nanti boleh maklumlah. Baik, buku Ayyuhal Walad ni menghimpunkan 25 nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kita dah mula baca kitab ni pada 2 April yang lalu, dan ni malam yang ketiga. Satu malam kita baca dan ambil pengajaran sebanyak 2 nasihat. Mudah-mudahan ada manfaat. Sempena dengan tempoh kawalan perintah kawalan pergerakan, kita tak dapat nak berhimpun secara fizikal di masjid-masjid ataupun di majlis-majlis ilmu. Kita cuba usahakan untuk kita teruskan menghidupkan syiar agama Allah menerusi media sosial, kemudahan teknologi yang telah dikurniakan oleh Allah pada zaman ini. Center dah kot agaknya. Okey, baik. Jadi malam ni kita akan sambung pada nasihat yang kelima dan juga nasihat yang keenam. Sebab hari yang ketiga, nasihat kelima dan nasihat yang keenam. Jadi boleh sebarkan pautan FB Live ini ke kawan-kawan dan juga ke grup-grup yang lain. Mudah-mudahan untuk manfaat kita bersama. Baik, nasihat yang kelima, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan ikhlaskan niatmu. Kata beliau, wahai anakku yang tercinta, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan memutalaah kitab. Mengulang kajilah, membelik kitab. Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu. Ni di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, kita penuhi waktu malam kita dengan mengulang kaji, memutalaah kitab. Ni di awal malam kita berkuliah pun boleh. Nanti di akhir malam pun boleh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala membahagikan malam dia kepada 3. Untuk waktu tidur dan rehat, untuk waktu ibadah tahajud qiyamul lail, dan waktu kita panggil ilmu, majlis ilmu, untuk dia mutalaah kitab, dia ulang kaji dan dia mengkaji masalah. Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian.
Kalau ada, apa niat yang menyebabkan kamu sanggup berjaga malam, kamu sanggup mengorbankan masa rehat kamu dalam nak mengulang kaji tersebut? Apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia atau menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai kedudukan yang tinggi serta berbangga dengan kebolehanmu di hadapan kawan-kawan? Ini teguran daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kalaulah ada niat yang menunjukkan zahir kita nak mendapat kepentingan duniawi dan nak berbangga dengan orang yang lain, maka itu adalah niat yang tidak betul dalam kita nak menuntut ilmu. Niat nak supaya orang angkat dan sanjung kita, niat supaya kita nak jadi lebih hebat, nak tonjolkan kita lebih hebat daripada orang yang lain. Maka kalau ada niat yang macam ni, maka Imam Ghazali kata apa? Jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Kerana apa? Kerana niat yang tidak ikhlas tidak mendapat redha Allah dan tidak akan menerima balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zahir kelakuan yang sama, tapi yang membezakan sesuatu amalan itu adalah pada niat dia. Siapa yang niat untuk habuan dunia, Allah Taala izinkan dia dapat, tapi dia tak dapat akhirat. Namun siapa yang niat sesuatu amalannya itu adalah untuk redha Allah dan juga bekalan akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan dia akhirat dan juga kesenangan di dunia. Sebab itu dalam kitab-kitab hadis kebanyakannya, contoh yang biasa kita belajar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Riyadus Salihin, kitab Umdatul Ahkam, dan beberapa kitab hadis-hadis yang lain lagi lah. Permulaan hadis akan diletakkan hadis berkenaan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya hanya saja amalan itu berdasarkan kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niat. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang menjadikan hijrahnya itu semata-mata untuk redha Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat redha Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Dan manakala siapa yang menjadikan hijrahnya itu untuk habuan dunia ataupun semata-mata memenuhi keinginan berkahwin dengan seorang wanita, yang meletakkan syarat untuk berkahwin dengannya mesti berhijrah, maka hijrahnya adalah ke arah itu. Jika diizinkan oleh Allah, maka dia dapat. Maka rugilah kerana semata-mata dapat duniawi sahaja. Sedangkan yang paling utama dan yang paling penting sekali adalah bagaimana persiapan bekalan kita di akhirat. Ini Imam Ghazali tegur kepada para penuntut ilmu. Kalau yang langsung tak penuntut ilmu pun ditegur juga. Tak, kena belajar. Bila dah belajar, diperingatkan pula supaya ikhlas. Ramai yang belajar, ramai yang mutalaah kitab, ramai yang menyebarkan pengetahuan, info, kefahaman. Apa tujuan dia? Kalau tujuan dia selain daripada ibtigha wajhillah, selain daripada mencari redha Allah, nak dapat kemasyhuran, nak dapat sanjungan, maka itu adalah amalan yang sia-sia sahaja. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki akhlakmu serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, maka untunglah engkau 1000 untung. Sungguh, untunglah engkau 1000 untung. Niat tadi yang betul kerana Allah, niat nak menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita belajar, kita beramal, dengan kita belajar, kita melaksanakan, kita sebar kepada orang lain supaya orang lain pun boleh beramal, kan, dan nak memperbaiki akhlak kita supaya menurut Quran dan juga teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah niat yang baik dan untunglah kita di dunia dan di akhirat. Sebab itu dalam saya punya tulisan, alhamdulillah hari ini cukup yang ke-100 artikel dan ulasan isu-isu semasa. Ada salah satu tajuknya yang dibincangkan yang saya tulis berkenaan dengan penuntut ilmu mesti berharaki.
Haraki ni adalah kita melaksanakan ilmu, melaksanakan kerja dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak hanya menuntut ilmu yang tepu, hanya menghafal tapi tidak tahu bagaimana nak adapt, bagaimana nak implementasikan dalam kehidupan dia tersebut. Apatah lagi dunia zaman sekarang ni semakin berkembang. Dan menjadi kewajipan kita adalah setiap masalah solusinya adalah berdasarkan Islam. Jangan pula duk mengarut macam yang semalam. Apabila angka kematian 3333, maka dia buat seolah-olah macam tukang nujum, tukang ramalan nombor. Maka surah yang ni surah yang ke-33, maka ayat ni ayat yang ke-33. Perkataannya bunyi seakan seumpama corona. Maka ini adalah satu perkara yang tidak berdisiplin dengan ilmu. Haram. Kerana apa? Kerana Al-Quran tidak boleh ditafsir dengan hawa nafsu. Dan Al-Quran tidak membenarkan akan sesuatu kejadian. Tetapi kejadian tu yang membenarkan Quran. Kerana Al-Quran tu telah benar daripada awal. Bukan, patutlah ni. Patut yang coronavirus. Sebab dalam Quran pun ada sebut. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَرْنَ macam dekat corona. Maka corona tu tetap duduk di rumah. Maka betul lah zaman corona ni kita kena duduk di rumah. Al-Quran ni tak perlu tunggu kejadian semasa untuk dibenarkan. Kerana sebelum berlaku pun Al-Quran tetap dibenarkan. Sebagai contoh, sebelum ahli-ahli sains, orang mengkaji di makmal apa yang terdapat pada daging khinzir, kan? Sehingga Allah Ta'ala haramkan. Rupanya ada apa? Ada cacing, ada virus lah apa seumpamanya, yang tak mati walaupun dibakar dengan suhu yang tinggi, maka dia boleh memudaratkan dalam kesihatan manusia. Sebelum kita tahu benda-benda tu semua pun, bila turun saja Quran, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, bila diharamkan sahaja memakan khinzir, maka tetap kena beriman. Sekalipun sains tidak lagi mendedahkan perkara tersebut. Sebab itu Quran ni tak tunggu kejadian dalam nak membenarkan dia. Tetapi kejadian tadi menunjukkan kebenaran Quran. Maka apatah lagi jangan nak dibuat tilik, nak dibuat nujum ramalan. Kang nanti ada pula lepas pasca coronavirus ni, COVID-19 ni, ada pula yang cari nombor. Nak tikam nombor, cari Quran. Itu lagi khurafat. Jangan. Al-Quran ni dia bukan bermain dengan rigid angka. Tetapi yang paling penting adalah sebagaimana tujuan penurunan Quran ni disebutkan oleh Allah, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nak ajak manusia ni dapat hidayah, nak kembali kepada agama Allah, mentaati perintah Allah, jadi hamba mengabdikan diri kepada Allah, membezakan mana baik dan juga mana yang salah, mana yang hak, mana juga yang batil. Tapi kalau tak kenal lagi mana yang hak mesti wajib diikuti, mana yang batil wajib dijauhi, tak jadi. Maka orang tadi tu masih lagi jauh daripada Al-Quranil Karim tadi tu. Maka kalau niat dia dalam nak melaksanakan agama Islam, belajar itu dalam nak melaksanakan agama Islam, kalau nak tunggu habis belajar, tak habis. Hakikatnya belajar ni tak pernah habis. Sama ada pada sijil PhD ke, sama ada pada siapa yang mengumpulkan sanad ke, sekalipun takkan habis. Justru belajar, berilmu, terus beramal. Kerana kita tak tahu mati bila. Kita tak tahu mati bila. Dan sebab itu tengok para sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihim. Mereka ditarbiah oleh Nabi SAW. Ilmu tak tinggal, amalan pun diteruskan. Kan? Tak ada nanti-nanti kita tunggu Quran habis 30 juzuk lah baru kita berjihad. Tak ada. Apa yang kita tahu, itu yang kita terus laksanakan. Ini adalah mereka yang menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu ni tak pernah habis. Kalau dia rasa Alhamdulillah sekarang saya dah habis menuntut ilmu, ilmu saya dah cukup sempurna, barulah saya boleh buat kerja-kerja Islam. Itu namanya adalah orang yang pertama takabur dan juga yang tertipu dengan tipu daya iblis. Kerana apa? Ilmu tak pernah habis. Laukanal apa nama dalam akhir ayat suratul Kahfi. Kalaulah dibuat lautan itu, air lautan itu sebagai pena dalam nak menulis
apa ilmu Allah, lana fadal baharu, maka akan habis air tadi, bahkan dibawa seumpama lagi nak terus lagi takkan cukup. Ni nak kata sebab itu belajar ni sampai mati. Dan beramal tadi tu seiringan dengan belajar yang berpandu kepada ilmu agama Allah. Tapi niat yang kena betul. Niat yang kena betul. Kalau nak sekadar berbangga, nak sekadar mendapat pujian, nak mendapat habuan dunia semata-mata, maka itu adalah niat yang salah. Imam Ghazali kata rugi. Tapi kalau niat yang betul, dia akan untung 1000 untung. Sungguh benar seorang ahli syair yang berkata, Sahrul uyun li ghairi wajhika da'iun wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Artinya berjaga malam kamu kalau bukan kerana zatmu adalah sia-sia, dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Maksudnya apa? Kena berkorban. Berusaha bersungguh-sungguh. Kalau kita tidak berusaha ke arah mendapat redha Allah, belajar dengan cara yang betul, sia-sia sajalah. Sia-sia saja. Sebab kita nak beramal kena ada ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, sia-sia saja. Tak begitu juga kalau kita ni tidak menjadi orang yang bermanfaat kepada masyarakat dan ummah, maka tidak ada apa makna dalam kehidupan kita tadi. Sebab itu dalam belajar ni kena merasa berat, kena susah payah, kena sanggup berkorban. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kata apa? Kalau kita tak sanggup nak menanggung bebanan sewaktu belajar, maka tanggunglah bebanan menjadi kebodohan selamanya. Maka tanggunglah bebanan kebodohan selamanya. Kerana tak sanggup nak susah dalam belajar. Kan? Sebab itu belajar ni kena ada kesungguhan. Kena ada pengorbanan. Dan kena ada disiplin. Dan kena ada kemampuan. Kalau tak ada salah satu ni, maka payah sikit. Kan? Sebab itu, contoh, kita nak target sesuatu ilmu tadi tu, kita nak faham. Maka kita kena disiplin. Menghadiri setiap kuliah. Mencatat setiap informasi dan juga penjelasan yang disampaikan oleh yang mengajar tersebut. Kan? Jadi ini kena ada lah. Nak boleh contoh habis tafsir 30 juzuk. Kat Malaysia ni tak ramai yang mengajar tafsir habis 30 juzuk. Tak ramai. Apatah lagi nak ambil masa 30 juzuk tu tuan-tuan. Kena pula kuliah sebulan sekali. Kalau sebulan sekali tu memang terlampau ni lah. Memang agak lama lah. Tapi kita tengok bagaimana Datuk Seri Tuan Guru Presiden Syekh Abdul Hadi Awang, Presiden PAS kita. Berapa kali dah khatam mengajar tafsir 30 juzuk. 2 kali ke 3 kali? Siapa ingat? 2 kali tak silap atau 3 kali. Boleh berdisiplin kerana memang hari Jumaat adalah kuliah duha dia. Jarang-jarang sekali yang tidak dapat dia mengajar, melainkan sebab-sebab yang tak dapat nak elak. Mungkin faktor kesihatan, faktor ada urusan yang terlebih utama yang perlu didahulukan. Tapi jarang-jarang sekali. Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat almarhum pun sama. Jumaat dijadikan sebagai medan ilmu. Kan? Khatam. Alhamdulillah. Nak boleh habis 30 juzuk tu tuan-tuan. Bukan mudah. Bukan mudah. Sebab itu, kalau kita nak boleh capai habis, kena ada disiplin. Kena ada pengorbanan. Jadi masa ni jangan ganggu. Masa ni memang khas untuk ilmu. Kita cuba rancang untuk masa yang lain dalam perkara-perkara yang lain. Sebab itu kena ada dalam sikap dan ilmu sebagai seorang yang mujahadah ke arah menjadi penuntut ilmu tadi. Kan? Dan kena hafal beberapa matan yang asas. Kena menghafal beberapa hadis yang asas, ayat-ayat Al-Quran yang asas. Kalau tak mampu nak hafal semua, kita cuba usaha sikit-sikit. Kan? Terutamanya pada waktu usia yang masih muda. Dalam keadaan fikiran masih lagi belum serabut dalam nak banyak perkara. Mencari nafkah keluarga, pengurusan itu, masyarakat dan sebagainya. Maka boleh, tapi cabaran lagi besar kerana keserabutan lagi banyak. Berbanding waktu awal-awal, waktu muda. Kan? Yang masih lagi muda, yang tak banyak komitmen mana. Kan? Maka waktu itu, akal kita masih lagi banyak. Kesegaran dia yang perlu dipulun. Supaya apa? Hafazan. Dan juga untuk kita melatih dalam corak pemikiran sebagai seorang penuntut ilmu dan juga penyelidik
Kajian-kajian ilmu mesti ditarbiah daripada awal tersebut. Baik, sebab itu nasihat yang kelima ini Al-Imam Al-Ghazali memperingatkan kepada kita, ikhlaskan niatmu. Jadi kita belajar ni, apa jua bidang pengajian kita, sama ada pengajian Islam sekalipun ataupun selain daripada pengajian Islam, jurutera, pertanian, pendidikan, ilmu sains makanan dan sebagainya lah, kita panggil apa sahaja. Pastikan niat kita tadi tu ikhlas kerana Allah untuk nak melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk nasihat yang keenam, yang mana berkenaan dengan hakikat hidup, cinta dan amal. Nasihat yang keenam dipendek saja. Tak apalah, kita buat satu malam 2 wasiat cukuplah. Tak payah tak ada nak rushing, tak ada nak terburu-buru mana-mana pun, sebab memang setakat ni tempoh perintah kawalan pergerakan 14 April. Jadi kita 13-14 tu kita habis. Baik, nasihat yang keenam, wahai anakku yang tercinta, hiduplah engkau sesuka hatimu kerana engkau pasti akan mati. Dan cintailah apa sahaja yang engkau kehendaki kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki kerana engkau akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Jadi di waktu hidup ni lah kita nak buat apa sahaja. Apa sahaja di sini maksudnya perkara yang mendapatkan pahala. Waktu ni lah nak semayang waktu hidup. Waktu ni lah nak sedekah. Waktu ni lah dalam keadaan kita nak berdakwah. Waktu ni lah nak amal ma'ruf. Waktu ni lah kita nak berzikir. Waktu hidup ni lah nak belajar. Waktu hidup ni lah kita nak beramal. Waktu hidup ni lah kita nak buat tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Dan mati tak ada dah. Bila mati sahaja, kita hanya terima balasan. Sebab itu, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dengan sesungguh-sungguhnya waktu kita hidup ni, ibadah ke seumpamanya, Allah Ta'ala rakamkan, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Gambaran penyesalan seseorang yang mana mereka lalai dan alpa dengan harta benda sewaktu hidup, dan bila mati dia menyesal, dia mengatakan kalaulah dia lewatkan sedikit ajal. Lewat sikit je, bukan lewat banyak, bukan sehari, bukan hari, sikit sekejap. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, saya aku akan menjadi kalangan orang-orang yang soleh. Kerana waktu hidup ni lah nak buat suka-suka hati kita. Maksud suka-suka hati di sini buat sungguh-sungguh, buat sebaik mungkin, buat sehabis mungkin. Kerana waktu ni lah waktu kita nak beramal. Tapi bila dah mati kelak, jangan pula dalam kita menyesal. Waktu kita sihat lagi, waktu ni lah kita nak bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nanti waktu dah sakit, kita ada banyak kekangan, ada banyak keterbatasan yang kita tak boleh nak buat dalam keadaan yang sesempurna sebagaimana orang yang sihat. Waktu kita ada harta ni lah, sekarang ni kita nak infak sedaya mungkin yang boleh kita nak infak. Dan waktu nanti diuji oleh Allah langsung tak ada harta, baru tahu. Kan? Sebab itu disebutkan kamu nak buat apa sahaja buat kerana kamu akan mati. Maksudnya buat tadi tu biar kita ingat pasal mati. Kamu nak cintai siapa, kamu akan pisah, buatlah sebaik mungkin. Waktu kamu bertemu, kamu bersaudara sesama Islam, kamu nak belanja dia, kamu nak bantu dia, kamu nak gembirakan dia. Ini jangan nanti waktu persaudaraan dalam Islam hanya kita nak dia belanja kita. Dia bantu kita. Dia tolong kita. Dah tu kita tak bantu dia, kita tak tolong dia, kita tak bagi makan kepada dia. Dah waktu tu nanti bila dah berpisah, dah tak bertemu kita, Allahu Rabbi, peluang aku dah tiada. Kerana apa? Kerana waktu kita bersama-sama dengan sahabat, bersama-sama dengan ahli keluarga, bersama-sama dengan siapa sahaja yang kita kasih, kita tak gunakan sebaik mungkin. Kan? Macam sekarang ni, waktu kita sibuk sebelum tempoh PKP, kita pun, Allah, kalaulah ada masa lapang sikit di rumah, nak jenguk anak-anak, nak tengok bagaimana perkembangan anak-anak. Dan ni bila dah disuruh duduk rumah, kan, duduk di rumah, kita pun bosan lah, boring lah, tak tahu buat apa-apa lah. Bosan, tak tahu ni, tak tahu, guling sana, guling sini, gelepar sana, gelepar sini. Jatuh ahli keluarga kamu tu, tak buat apa-apa. Dah bergaul dengan mereka, berhibur dengan mereka, dah membina suasana keluarga yang mawaddah warahmah dalam beribadah kepada Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
hendaklah kamu bergaul dengan isteri dengan gaulan yang baik, maka dapat pahala. Ada yang satu artikel juga, saya tak pasti tajuk apa, tapi berkenaan dengan tajuk dia COVID-19 pahala yang kita dapat sepanjang berada di rumah. Lebih kuranglah itu tajuknya. Boleh buka dalam halaman Abezo Saiman. Tulis COVID-19 pahala yang dapat sepanjang berada di rumah. Dan ada satu hadis Nabi SAW. Orang satu kaum ni dia suka dia suka atau tak suka, lebih kurang lah dia tak berapa suka nak sayang anak dia. Tak, dia buat gitu, dia tak adalah nak cium pipi, nak cium dahi, tak ada. Tak. Maka Nabi bila diadukan kepada Nabi SAW, Nabi kata jangan gitu. Kamu sayanglah kepada anak kamu, cium pipi, cium dahi kan. Sebab apa? Sebab aku telah diuji oleh Allah dengan tiada perkara tersebut. Ialah anak-anak laki Nabi khususnya, yang dikurniakan oleh Allah atas Nabi SAW hanya sementara. Seketika semua mati dalam keadaan masih kecil. Tak, kita pula ada anak. Tak, kadang-kadang berderet-deret. Tak, selang setahun, setahun setengah, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Tapi bila duduk di rumah, bosan, tak tahu buat apa. Dah tu anak-anak tu tak ajar dia, tak didik dia. Maka gunakan waktu tadi tu sebelum kita berpisah. Pisah bila? Paling-paling tidak sebelum mati. Nanti bila habis tempoh PKP pula, masing-masing kita ada komitmen di luar pula. Tanggungjawab kita, keberadaan kita di luar sebahagian masa kita. Yang tu tak dapat elak. Tapi dalam tempoh sekarang, itu di antaranya. Sebab itu, buatlah apa saja yang kau kendaki, kerana kau akan dibalas. Buatlah sebanyak-banyak mungkin amalan pahala. Contoh, kita ada Facebook. Typelah sebanyak mungkin. Dengan kita muat siaran ataupun posting yang baik-baik. Ajak orang sedekah, ajak orang semayang. Kan? Kerana apa sahaja benda baik yang kita buat, maka akan diperlihatkan di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi kalau kita buat benda jahat, tak, kena ingat, sekecil-kecil jahat walaupun sebesar zarah pun akan diperlihatkan. Waman ya'mal mithqala syarrat waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tak. Ini tidak. Kadang-kadang kita tengok, tak, apabila pelantikan Duta Khas, Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS, Syekh Abdul Hadi Awang, ada beberapa segelintir orang yang hasad dengki, tak puas hati. Status-status yang jahat, status-status yang tohmah ke ulama'. Kena ingat, dunia kita lepas, kita semua akan mati. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah setiap tulisan kita itu. Kalau kita rasa betul tulisan tadi itu tak fitnah, tulisan tadi itu tidak menyalahi syariat, selamatlah kita. Tapi kalau tulisan tadi itu berunsur fitnah, nak mentohmah orang dengan benda buruk yang tak sepatutnya, maka jawablah ke akhirat kelak. Semua kita akan mati. Jangan rasa sonok sangat duduk di dunia ni. Tak. Kalau tak kena azab yang disegerakan di dunia, maka tetap akan ada balasan itu di akhirat kelak. Sebab itu mudah saja. Ada orang kadang-kadang minta nasihat. Bila dia zaman sekarang ni, zaman kita berperang di media sosial. Perang cyber. Kadang-kadang ada yang setengah orang tu diminta nasihat. Dia kata lemah semangat lah. Sebab apa? Ramai pula cyber troopers yang masuk hentam dia. Kadang-kadang yang page fake account yang palsu. Akaun palsu ni cipta-cipta cerita ke atas dia, memburukkan dia. Dia lemah semangat. Tak payah lemah semangat. Kerana apa? Kerana kalau benda tu memang jahat, fitnah ke atas kita, tomah ke atas kita, maka kita mendapat pahala automatik. Kan? Bagi mereka yang buat kerja jahat pula, mereka tak baca dan tak beriman ke dengan hadis Nabi SAW. Yang Nabi tanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang muflis? Sahabat kata, man la dirhama wala dinar, man la dinar wala dirham. Mereka yang tak ada dinar dirham, tak ada duit, tak ada harta. Nabi kata, tak. Muflis akhirat ni yang mana seorang tadi tu pada hari akhirat datang dengan segedung pahala yang cukup banyak. Pahala semayang, pahala zakat, pahala puasa, pahala sekian. Tapi bila perhitungan amalan dia tersebut, rupanya waktu di dunia dia banyak aniayai orang. Dia zalim orang, dia buat orang, dia fitnah orang sebagainya. Akhir sekali,
Orang-orang yang dizalimi, difitnahnya apa ketika dunia itu, tuntut kepada Allah balasan, keadilan. Maka pahala dia diagihkan kepada mereka-mereka tersebut. Tak cukup dengan tu, ada lagi aduan yang minta pembelaan. Kita pula yang kena pikul dosa-dosa orang tersebut. Maka itulah muflis. Datang keadaan dengan penuh pahala, tiba-tiba pengakhiran perhitungan amalan, pahala lesap, dosa pula orang lain kita pikul. Maka sudah pasti keadaan demikian masuk ke dalam api neraka. Sebab itu kena ingat apa sahaja kita yang tulis kemudian tersebar, agak-agak kita nak perbaiki balik. Sampai tak kepada sebaran yang orang yang mendapat sebaran yang pertama. Fikir. Fikir. Sebab itu tak payah kita nak runsing. Tak payah kita nak rasa lemah semangat. Kerana apa? Setiap daripada kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sebaik mungkin. Kita buat sebanyak-banyaknya. Kerana apa? Amalan yang banyak itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah sebanyak-banyaknya waktu hidup ni, waktu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni bila tak boleh nak pergi ke masjid, bila tak boleh nak sembahyang Jumaat, dah masuk 3 kali sembahyang Jumaat kita tak dapat laksanakan. Tapi taklah berdosa kerana ada keuzuran syar'i dalam kita mendahulukan menolak kemudaratan, iaitulah risiko penularan wabak COVID-19 apabila berlakunya himpunan ramai-ramai. Tak berdosalah. Tapi masa sebelum kita dikenakan tempoh PKP dan ditangguhkan solat Jumaat itu, waktu Jumaat kita datang awal ke tidak? Ke masih lagi datang, dah lah datang lewat. Khatib berkhutbah, makan pisang kat belakang. Khatib pun tertukar. Ini jemaah ke monyet? Ini jemaah manusia ke monyet? Tertukar pula. Kan? Sebab selalu Jumaat ni ada pisang. Ada pisang Jumaat. Tak tahulah kenapa. Waktu boleh pergi Jumaat, datang lambat. Tak boleh sembahyang Jumaat, Allah rindunya Jumaat, Allah rindunya Jumaat. Time boleh datang Jumaat, tak nak pergi awal-awal. Time boleh pergi ke masjid, tak nak ke masjid. Bila dah tak boleh ke masjid, Allah rindunya lah masjid. Terdengar azan, sayup-sayup berkumandang, luluhnya hati, teringatlah rumah Allah. Time boleh pergi, banyak pula alasan dia, Allah anak sibuk syekh, saya ni ada ni lah. Masjid tak pergi-pergi, masjid kat rumah. Sampai jemaah Korea pun tak kenal dia. Kenal waktu bila? Waktu anak dia nak kenduri, waktu tu dia datang. Dah akad kahwin. Waktu apa lagi? Waktu nak ada kematian, waktu tu datang. Lepas tu bila tak boleh pergi semayang di masjid, Allah rindunya lah masjid, bila lah nak pergi masjid. Jadi muhasabah. Sementara boleh, nanti bila Allah Ta'ala buka balik, pastikan jemaah solat masjid 5 waktu lebih ramai daripada sebelum daripada berlakunya tempoh PKP ni. Sebagai tanda bukti betul-betul kita memang sayu nak pergi ke masjid sungguh. Jangan pula nanti dah habis tempoh PKP, dah boleh semayang berjemaah di masjid, sama sahaja bilangan saf. Masih lagi kelalaian kita pergi ke masjid dalam keadaan sambil lewa. Jumaat masih lagi yang tidak mau mengambil pahala unta duduk bersembang di luar. Ni. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? Buatlah apa sahaja yang kau kenaki, akan dibalas mengikut amalan. Buat baik sungguh-sungguh. Jangan kita nak buat perkara yang sia-sia. Sebab itu fikir balik. Time kehidupan ni lah time kita nak beramal. Time kehidupan ni lah time kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah pun sama. Jangan nak tunggu kaya ada 1 bilion, 2 bilion sekarang pun boleh. Sekarang dengan tak berapa nak kaya, kita boleh sedekah RM1. Bila dah kaya, kita sedekah RM10. Bila dah bilion-bilion, kita sedekah 100, 1000 dan seumpama dia. Kan? Jangan nak tunggu. Sebab waktu ada harta, waktu itulah yang kita boleh nak bagi. Tak mampu nak banyak, bagi sikit. Tak mampu nak sikit, sekadar yang mampu. Kalau memang langsung dah tiada, maka barulah ketika itu kita merasai Allah waktu ada duit sikit, tak nak bagi langsung. Jadi itu antara nasihat yang keenam, hakikat hidup. Cinta kehidupan untuk buat baik. Kita jangan sia-siakan kehidupan untuk kita beramal dalam kita nak meraih ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sajalah pada malam ni nasihat yang kelima dan juga yang keenam. InsyaAllah kita akan sambung pula esok. Setiap hari 2 nasihat daripada kitab
Ayyuhal Walad, karangan Al-Imam Al-Ghazali yang menghimpunkan 25 nasihat. Dan jemput semua kepada sahabat-sahabat, kenalan-kenalan untuk subscribe channel YouTube Zuhali Saiman. Di sana kita ada sediakan rakaman-rakaman kuliah-kuliah yang sebelum daripada ini, dan saya telah buatkan dia punya playlist sebagaimana permintaan daripada seorang sahabat kita semalam. Ada playlist berkenaan dengan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang kita baca kitabnya sebelum daripada ini, 15 siri, dan juga ada playlist rakaman berkenaan dengan tadarus dan tadabbur surah Al-Furqan sebanyak 77 ayat yang kita rakamkan dalam 5 siri yang kita lakukan pada 30 Mac sehingga 3 April baru-baru ni, setiap 10:15 pagi sehingga 11:30 tengah hari. InsyaAllah terdapat juga tazkirah khas sepenuh COVID setiap hari, satu hari satu tazkirah berkaitan dengan COVID. Sebagaimana pada hari ini, iaitulah ucapkan terima kasih kepada pihak yang menyumbang. Jadi sudah ada pihak-pihak yang menyumbang. Contoh lembaga zakat negeri-negeri, pihak apa wilayah musaadah. Ada yang dah masuk ke dalam akaun. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Jangan lupa doakan mereka ini supaya terus dilimpahi kurniaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula asal dapat bedal, kita lupa orang yang membantu kita. Jadi ucapkan terima kasih, doakan mereka supaya amalan dan sumbangan mereka diberkati oleh Allah. Sekadar itu saja. Jadi sebelum kita akhiri, sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anta Rabbuna wa Anta Rabbul Mustad'afin wa nahnu ibaduka wa nahnu fuqara'u ilaika birahmatika nastaghithu wa biqudratika wa biqudratika wa bifadlika nad'u wa bishifaika narju. Ishfi mardana ya Allah, ishfi mardana ya Syafi, ishfi mardana wa bardal muslimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Fallahu khairun hafidha wa huwa khairul hafidhin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma idfa anna min kulli bala'in wa waba'in wa fitanin wa amradin ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-salama was-sihah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.